Mula-mulanya, saya ingin menjelaskan definisi kemakmuran hidup bermasyarakat. Kemakmuran bermaksudnya perkembangan dan kemewahan hidup bergantung usaha-usaha rakyat sesebuah negeri atau negara. Hidup bermasyarakat merupakan sekelompok manusia yang berbeza kaum yang berhidup dalam satu tempat. Malaysia juga mengamalkan konsep keluarga Malaysia dilancarkan pada Oktober 2021 supaya mewujudkan sebuah negara yang keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran mampu membawa kemakmuran dan memperkukuhkan perpaduan di Malaysia. Perpaduan rakyat Malaysia dapat dilihat jelas apabila Malaysia dilanda cabaran dan musibah gelombang COVID-19. Kita dapat menyaksikan perpaduan yang ditunjukkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Ini dapat ditunjukkan apabila lapisan masyarakat yang tidak mengira latar belakang membuktikan bahawa mereka ialah masyarakat prihatin dan turut membantu mengulurkan bantuan kepada keluarga yang terjejas ketika Perintah Kawalan berkurung iaitu PKP berlangsung. Dalam kes ini, ramai warga dan rakyat Malaysia khususnya petugas barisan hadapan telah membuktikan sifat empati terhadap satu sama lain. Dalam tempoh PKP berlangsung, kita telah dibekalkan dengan slogan tanda pagar kita jaga kita. Hal ini supaya rakyat Malaysia saling bekerjasama dan membantu satu sama lain supaya perkauman dan perpaduan dapat dikukuhkan. Mengekalkan integrasi nasional merupakan kepentingan kemakmuran hidup bermasyarakat dan ia juga satu objektif utama bagi dasar perpaduan negara yang mementingkan perpaduan negara. Integrasi nasional membawa kesepakatan dalam menyatupadukan manusia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama bagi mencapai hidup yang penuh keharmonian, saling hormat menghormati bagi mencapai kedamaian dan memelihara seluruh kehidupan di bumi. Dengan memelihara integrasi nasional, rakyat dapat bersatu dan tidak lagi berlaku perpecahan antara kaum. Kepentingan kemakmuran hidup bermasyarakat. Kepentingannya ialah melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera, iaitu masyarakat yang mengamalkan sikap yang baik seperti saling bertegur sapa, bantu-membantu akan dapat mewujudkan suasana yang tenang dan aman. Contohnya, dapat kita lihat dalam pelaksanaan aktiviti gotong royong dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, sejajar dengan hal ini, masyarakat dapat menjalani kehidupan dan suasana aman dan harmoni. Kepentingan yang seterusnya adalah mengekalkan kemajuan negara. Salah satu faktor kemajuan negara Malaysia adalah dari sektor pelancongan. Sektor pelancongan di Malaysia berkembang pesat akibat beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah akibat keharmonian hidup bermasyarakat berbilang kaum di dalam negara Malaysia yang merupakan keunikan yang terdapat di Malaysia. Hal ini menyebabkan pelancong asing berasa aman dan selamat untuk melancong ke negara Malaysia. Kemasukan pelancong asing ke dalam negara Malaysia menyebabkan berlakunya aliran mata wang ke dalam negara sekaligus mampu menstabilkan ekonomi negara. Kepentingan kesepaduan dan kemakmuran hidup bermasyarakat ialah untuk merancangkan lagi ekonomi negara. Hal ini berkait dengan sektor pelancongan. Apabila pelancong tertarik untuk melihat keunikan budaya masyarakat berbilang kaum di Malaysia, kesepaduan ini akan meningkatkan lagi bilangan pelancong asing yang datang ke Malaysia. Selain itu, kesepaduan ini akan membuatkan kestabilan negara semakin kukuh sehingga dapat menarik minat pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Secara tidak langsung, ianya akan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Oleh itu, jelaslah bahawa dengan kesepaduan masyarakat ini akan merancangkan lagi ekonomi negara. Seterusnya, menunjukkan rasa cinta terhadap negara juga merupakan kepentingan kemakmuran hidup bermasyarakat. Ini kerana setiap rakyat Malaysia daripada pelbagai bangsa sentiasa bermuafakat untuk menjaga keamanan dan juga mengekalkan kemerdekaan dari semasa ke semasa. Situasi ini dapat dilihat apabila ramai rakyat Malaysia yang mengibarkan jalur gemilang dan juga menyanyikan lagu patriotik dengan bersemangat semasa sambutan bulan kemerdekaan. Oleh itu, perpaduan dalam kalangan masyarakat disegani oleh masyarakat luar negara apabila mereka melihat semangat cinta akan negara yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia sentiasa bersama-sama dalam apa jua situasi.
Usaha kemakmuran hidup masyarakat ialah menghayati prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Saya yakin rakyat akan menjadi masyarakat paling harmoni dan bersatu padu di dunia sekiranya prinsip dihayati dalam pergaulan seharian, baik secara fizikal atau secara maya. Rakyat Malaysia tidak akan mudah mengeluarkan kata-kata kesal atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh sehingga menyinggung atau menghina perasaan orang lain atau berlakunya perselisihan faham antara kaum. Jika kita semua bersopan, bertata susila, beradab dan berbudi bahasa dalam pergaulan seharian, baik secara fizikal atau secara maya di media sosial, saya yakin masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang paling harmoni dan bersatu padu di dunia. Seterusnya, usaha dalam memakmurkan kehidupan bermasyarakat juga adalah menggiatkan aktiviti sukan dalam masyarakat. Sukan dapat menyatukan rakyat kerana sukan merupakan ejen perpaduan. Hal ini kerana di sebalik setiap aktiviti sukan, kita akan didedahkan dengan pelbagai nilai-nilai kehidupan seperti menyelami erti perpaduan dan saling menghormati antara satu sama lain. Biarpun berlainan fahaman politik, berbeza agama dan bangsa, namun apabila kita menyokong pasukan yang bertanding, tembok yang tebal ini boleh dihapuskan. Semua penyokong akan bersatu hati, bersama-sama bersorak dan memberi semangat kepada pasukan masing-masing. Selain itu, pihak-pihak tertentu juga sering melaksanakan sukan bersama masyarakat seperti larian amal. Serta negara kita mengadakan Tamasya Sukan Malaysia yang dipanggil SUKMA setiap 2 tahun sekali, yang mana dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pemain maupun penonton. Jelaslah bahawa sukan juga satu usaha dalam meningkatkan perpaduan dan kemakmuran kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kita juga boleh mengadakan kempen perpaduan melalui media masa seperti surat khabar, majalah, risalah dan portal internet. Oleh itu, media masa akan memainkan peranannya untuk menyebarkan mesej positif tentang pentingnya kesepaduan antara kaum di Malaysia. Sehubungan dengan itu, wajarlah jika usaha ini dijalankan kerana rakyat Malaysia akan lebih bersatu padu dalam mengekalkan kemakmuran hidup bermasyarakat di Malaysia. Usaha bagi menjamin kemakmuran hidup bermasyarakat ialah dengan mengadakan majlis rumah terbuka di kawasan kejiranan. Apabila pihak kerajaan mengadakan majlis rumah terbuka di kawasan kejiranan seperti sambutan hari perayaan, hari ibu dan hari keluarga, seluruh masyarakat yang tersedia pada pelbagai kaum akan memberikan komitmen mereka dengan menghadirkan diri dan berinteraksi dengan para tetamu yang hadir tanpa mengira latar belakang mereka. Selain itu, program ini juga dapat memupuk semangat kerjasama dan saling membantu di antara masyarakat yang berbilang kaum. Oleh itu, jelaslah bahawa program ini dapat membantu pihak kerajaan dalam membendung sikap diskriminasi dan mewujudkan nilai keagrapan dalam masyarakat pelbagai kaum. Antara usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengekalkan kemakmuran hidup bermasyarakat adalah menghormati hak masing-masing. Contohnya, kita sebagai masyarakat perlulah menghormati agama dan budaya antara satu sama lain bagi mengekalkan keamanan serta keharmonian kaum. Usaha yang seterusnya adalah pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif di setiap peringkat rangkaian nilai, kelas, kaum dan geografi bagi mewujudkan rasa keharmonian dan kestabilan dalam kalangan rakyat menjelang tahun 2023. Ini merupakan usaha yang dijalankan bagi memastikan kemakmuran Malaysia terus dirasai. Bagi mencapai matlamat ini, katanya, kerajaan menggariskan sekurang-kurangnya 7 teras strategik yang perlu ada, antaranya penstrukturan dan penambahbaikan ekosistem perniagaan, menjana pertumbuhan baharu, reformasi bakat dan sumber tenaga negara dan seterusnya memperbaiki pasaran buruh dan pendapatan pekerja bagi meningkatkan lagi kemakmuran masyarakat di Malaysia. Kesepaduan atau kemakmuran dalam rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat tinggi antara kaum dan agama. Justru, keutamaan harus diberikan kepada usaha membina sikap penerimaan diiringi nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Kesepaduan atau kemakmuran dalam hubungan masyarakat akan hanya dapat diwujudkan jika setiap individu mempunyai pemahaman baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian. Hubungan baik dalam masyarakat berbilang bangsa.
tidak boleh dijadikan taruhan oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda peribadi atau kelompok tersendiri. Perlu ada belas kasihan kepada rakyat yang inginkan keamanan dan kestabilan negara agar berpeluang untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan selamat dan terjamin. Harapan yang ingin dilahirkan daripada isu ini agar dapat melahirkan golongan yang lebih prihatin dan rasa hormat kepada kaum sendiri dan kaum-kaum lain untuk mengekalkan kesepaduan hidup bermasyarakat, dan diharapkan juga daripada isu ini dapat menjentik isi hati orang ramai akan kepentingan hidup bermasyarakat.